layang, ya, rumah kedai. So di mana kalau kita buat spot check, satu unit didiami lebih kurang dalam 30 orang dalam satu unit. 30 dalam satu unit. Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani buat semua penonton Coffee Talk kita pada hari ini. Seperti mana pihak penonton tahu, program Coffee Talk COB KL pengurusan bangunan bersata ini kita anjurkan sebanyak 50 siri pada tahun 2023 lah. Jadi sebelum tu apa pun saya kenalkan diri saya Muhammad Hafizi bin Rosli sebagai jurukuh bangunan di Pesuruhjaya Bangunan selaku moderator untuk Coffee Talk pada hari ini. Jadi untuk bersama-sama kita pada hari ini adalah Encik Zamizi bin Zakaria daripada Jabatan Kawalan Bangunan Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga Encik Rosli bin Nordin daripada Jabatan Perancangan Bandaraya Dewan Bandar Kuala Lumpur. Terima kasih tuan-tuan panel kita pada hari ini sebab sudi bersama dengan kita pada rancangan Coffee Talk pada hari inilah. Untuk makluman penonton, COB KL telah mengeluarkan satu perkeliling baru 2023 yang berkuat kuasa 1 hari bulan Ogos 2023 di mana berkenaan dengan pembangunan kediaman isu-isu yang akan disebutkan berkenaan dengan sekatan dalaman di dalam petak-petak serata. Jadi program Coffee Talk ni kita nak bahaskan isu-isu ataupun apa yang dibangkitkan oleh pihak-pihak pemilik petak, khususnya JMBMC dan juga orang cakap masyarakat berkepentingan berkaitan isu ni lah. Baiklah tuan-tuan panel kita ni yang berpengalaman luas dalam bahagian pembinaan, bahagian permohonan di OAC ataupun One Stop Center untuk isu-isu seperti inilah. Jadi sebelum kita pergi untuk sesi perkongsian bersama mereka, jadi kita minta panel-panel ni memperkenalkan sedikit sebanyak latar belakang mereka, siapa nama dan juga pengalaman bekerja di Dewan Bandar Kuala Lumpur khususnya dalam bahagian ni. Cik Zamizi boleh teruskan? Cik Zamizi dulu. Terima kasih Tuan Moderator. Saya perkenalkan diri saya dulu, ya. Saya Zamizi bin Zakaria, seorang jurukuh bangunan yang telah berkhidmat selama 30 tahun, iaitu semenjak 1993 di Jabatan Kawalan Bangunan, dan juga pernah berkhidmat di One Stop Center Jabatan Perancangan Bandaraya selama 5 tahun dan kembali semula ke Jabatan Kawalan Bangunan pada 2017 sebagai Timbalan Pengarah sehingga sekarang lah. Itu saja. Okey. Cik Rosli boleh? Okay, Assalamualaikum. Saya Rosli bin Nordin, Timbalan Pengarah Kanan di Jabatan Perancangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan saya telah berkhidmat selama 30 tahun di beberapa tempat. Paling lama saya berkhidmat di jabatan di bahagian kawalan pembangunan dan juga di bahagian enforcement, itu penguatkuasaan. So jadi dengan adanya pengalaman-pengalaman berikut, jadi saya dapat membantu di BKL, ya, untuk kita pastikan di BKL bergerak searah dengan matlamat kita ke arah Kuala Lumpur untuk semua. Terima kasih. Banyak pengalaman tu. Betul. Kita dengar tadi pengalaman daripada panel-panel kita je 30 tahun dah bekerja. Lama tak lama tu. Jadi kita tahu panel kita hari ni memang betul-betul pakar dalam bahagian masing-masing. Kita akan mulakan dengan pertama sekali, apakah punca sebenarnya perkeliling ni dikeluarkan? Itu kita nak tahu kenapa perkeliling ni dikeluarkan dan apalah impak-impak dia tu lah. Tapi sebelum apa tu kita tahu apa punca. Mungkin Cik Rosli boleh kupas sikit. Okey, kalau kita lihat ya, punca perkeliling ini dikeluarkan pada 1/8/2023. So di mana kita lihat di Kuala Lumpur bangunan-bangunan kediaman
dan juga commercial strata telah disalahguna. So pemilik kediaman telah membuat sekatan dalaman. So di mana sekatan dalaman ini telah menjadikan kediaman tersebut salah di sisi undang-undang. Sebagai contoh, ya, di mana kalau kita lihat dengan adanya sekatan ini, penambahan jumlah penduduk atau orang yang tinggal di dalam unit tersebut akan bertambah. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari segi keselamatan, di mana kalau kita lihat dari segi keselamatan, mungkin ia mengganggu komuniti lain yang tinggal bersama. So ini merupakan asas kepada pekeliling itu dikeluarkan bagi menjamin keselesaan dan kebahagiaan penduduk, dan juga menjamin DBKL dalam kita melaksanakan tindakan-tindakan penguatkuasaan dengan lebih efektif lagi. Baik. Itu di antaranya lah. Antaranya lah. Ya. Mungkin Tuan Zamizi ada nak sikit tambah kaitan itu? Betul lah, seperti mana Tuan Haji Rosli cakap tadi, disebabkan adanya sekatan dalaman yang berupa satu bilik kediaman. Tambahan sekatan tu menjadikannya satu bilik, menyebabkan pertambahan bilangan penghuni, penghuni. Disebabkan pertambahan bilangan penghuni akan menyebabkan lain-lain juga bertambah, seperti tempat letak kereta, dan juga ada sedikit mungkin disebabkan ramai penghuni di dalam satu-satu bangunan, disebabkan banyak yang buat bilik-bilik tambahan, menyebabkan masalah sosial yang lain lah. Dan jabatan kita di BKL sejak adanya isu-isu begini telah menerima banyak aduan lah. Yang menyebabkan akhirnya Datuk Bandar memutuskan supaya mengerahkan satu pekeliling dikeluarkan. Hasil daripada penjelasan pendek-pendek kita tadi, kita dapat tahu bahawa sebenarnya pekeliling yang dikeluarkan ni tak ada, maksudnya bukan tak ada, maksudnya macam mana nak cakap, dia tidak menjurus kepada satu akta saja, ataupun akta 757 ataupun strata. Apabila komiti strata ni duduk pada bangunan berstrata ni, perlu tahu ada akta-akta lain yang perlu mereka patuhi juga. Boleh tuan-tuan jelaskan sikit akta apa yang terlibat? Okey, di pihak perancang lah saya. So kalau kita lihat kepada akta, memang beberapa akta dapat dilihat dalam kita nak pastikan bahawa kita dapat mengawal pembangunan yang illegal. Okay, kita boleh lihat di bawah akta pengurusan strata. So di mana di dalam akta pengurusan strata ada menyatakan bahawa pihak pemilik tidak boleh sewenang-wenangnya mendirikan sekatan dalaman tanpa kelulusan. Begitu juga kalau kita lihat di bawah akta 133 1974 yang mungkin akan dikupas oleh saudara Zamizi. So di mana di bawah akta ini mungkin di bawah Seksyen 70 pun tidak membenarkan jika tiada kelulusan. Betul. Dan kalau kita lihat kepada akta 267 di mana kita mengeluarkan kelulusan, iaitu DO, Development Order. So apabila kita mengeluarkan Development Order, pemohon mesti mematuhi apa juga yang diluluskan dari segi plan yang kita luluskan. Ya. So apabila plan yang diluluskan dan dibina tak sama dengan plan, contoh ya. Betul. So kita boleh ambil tindakan undang-undang di bawah akta 267. Tapi secara spesifik untuk sekatan dalaman mungkin akan diambil melalui akta 133 di bawah 1974 di mana melibatkan permit daripada Jabatan Kawal Bangunan yang boleh dikupas oleh Cik Zamizi selepas ni. Baik. Mungkin Cik Zamizi boleh tambah? Dia berkaitan dengan akta yang Tuan Haji cakap tadi. Akta 133 Seksyen 70 yang mana sebarang kerja-kerja ubahsuai perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa lah. Dan juga terkait juga dengan Seksyen 79 Akta 133 yang berkaitan dengan sekatan-sekatan dalaman inilah yang memerlukan kelulusan. Jadi keluarnya pekeliling ini lebih kepada tidak membenarkan sekatan dalaman tu dibuat atas dasar isu-isu yang kita utarakan sebentar tadi kan. Betul. Tapi secara dasarnya permohonan boleh dibenarkan asalkan mematuhi Akta 133 tadi, iaitu memperolehi kebenaran ataupun kelulusan pihak berkuasa tempatan. Itu. Okey, baik, faham.
So apabila kita dengar kupasan ataupun penjelasan daripada pihak tuan-tuan panel kita hari ini, sebenarnya Akta Pengurusan SATA dan juga Akta Pengurusan SATA, Akta 757, Akta 133, Akta Jalan Padat Pembangunan dan juga Akta 267, Akta Perancangan Wilayah. Ya. Okey, menyatakan akta tersebut sebenarnya berkaitan dengan apa-apa pembinaan yang perlu dibuat lah, ataupun yang perlu permit, yang perlu kelulusan daripada pihak PBT. Kita faham Akta 77 hanya menyatakan perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak JMBMC ataupun pengurusan, dan seterusnya sekiranya perlu daripada PBT masing-masing. Yang tu yang kita perlu semak. Pihak pemilik petak yang nak buat apa-apa ubahsuai ini, mereka perlu semak dengan pihak PBT, pihak berkuasa tempatan macam kita di Kuala Lumpur, khususnya Dewan Muda Kuala Lumpur lah, di BKL, untuk mendapat tahu bahawa perlu ke tak untuk mendapatkan permit ataupun kelulusan daripada PBT itu sendiri. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Sekiranya berlakulah benda-benda macam ni, apa yang pihak di BKL boleh buat untuk mengawal selia berkenaan dengan isu-isu ubahsuai sekatan dalaman ni? Pengawalan selia itulah. Mungkin Cik Zamizi boleh kupas dulu macam mana? Okey, sebelum pihak di BKL membuat kawal selia ya, seharusnya kawal selia itu datang daripada pihak MC ataupun JMB itu sendiri. Ya, betul. Okey, pihak itulah yang sepatutnya memberi nasihat ataupun peraturan dalaman, house rule, kepada pemilik unit di bangunan serata mereka lah. Jika mereka gagal, itulah datangnya kawal selia daripada pihak di BKL. Jadi pihak di BKL dari segi kawal selia, iaitu ialah dengan menetapkan berapa syarat dalam garis panduan permohonan untuk mengemukakan satu permohonan sekatan dalaman, di mana perlu mematuhi beberapa syarat dan prosedur, dan juga mematuhi syarat-syarat keperluan teknikal berkenaan dengan keluasan ataupun ketinggian saiz satu bilik sekatan dalaman itulah. Baik. Kalau dulu pihak di BKL sebelum adanya perkeliling ni, memang kita membenarkan bilik-bilik dibuat ataupun sekatan dalaman berbentuk bilik, dan apa jua sekatan dalaman yang kita panggil ubahsuai ataupun tambahan perubahan di dalam unit-unit serata untuk dipohon, untuk dikemukakan dan boleh diluluskan jika mematuhi kawal selia kita tadilah yang saya cakap tadi. Piawaian tu lah. Piawaian, itu syarat-syarat teknikal dan juga garis panduan permohonan lah. Kita memang meluluskan, tapi satu syarat lagi ialah perlu adanya persetujuan daripada MC ataupun JMB itu. Itu dengan pihak mereka membuat pengembukaan pembelaan permohonan yang mana kita akan semak. Jadi situlah kawal selia yang kita buat dan kita luluskan. Jadi setelah adanya perkeliling ini, kawal selia itu adalah berbentuk pemakluman ataupun nasihat yang sepatutnya saya cakap tadi MC atau JMB perlu lakukan terlebih dahulu sebelum meneria pihak berkuasa di BKL mengambil tindakan lanjut jika kalau kawal selia itu tidak dipatuhi. Okey, baik, faham. Okey. Saya tambah sikit berkenaan dengan kawal selia. Kebiasaannya kawal selia ini bermula daripada pihak MC atau JMB. Sebab pembangunan itu telah disiapkan. Betul. Dan telah beroperasi. So contoh, apabila kediaman telah didiami, so sekiranya ada tambahan kepada diaman, pihak MC atau JMB perlu memantau, ya, perlu menyatakan kepada pihak pemilik unit bahawa keperluan mendapatkan DO. So jadi setelah mendapat DO, jadi mudah untuk pihak di BKL membuat pemantauan kedua. So apa yang berlaku sekarang ini,
saya nampak apabila pihak MC dan JMB gagal untuk mengawal. So apabila perkara ini berlaku, dia akan serahkan kepada pihak DBKL. Betul. So jadi cara macam mana DBKL nak kawal selia, kita mengenakan compound ya di atas sekatan yang tiada kelulusan, dan sekiranya pemilik gagal mematuhi, mungkin kita akan bawa ke mahkamah dan seterusnya roboh. Itu di antaranya lah, Antara option tindakan yang tindakan akan yang diambil. ada. So cuma saya berharap lah bagi pihak MC dan JMB, kalau boleh di peringkat awal keluarkanlah brosur ataupun papan kenyataan ditampal di kawasan kawasan kompaun pembangunan, memaklumkan kepada pemilik bahawa berikut merupakan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pemilik kediaman. Itu yang pentinglah. Peringkat awal kena ada pemakluman. Jangan sampai pemakluman pun tak ada yang menyebabkan berlakunya sekatan dalaman tanpa kelulusan. Itu. Baik, saya faham. Sebenarnya kat sini kita tengok sebenarnya kesedaran ataupun pantauan daripada pihak JMBMC ataupun pihak pengurusan tu daripada peringkat awal perlu ada, sebab mereka yang mengawal selia bangunan mereka ni tu. Jadi kita ni di fasa yang kedua atau peringkat kedua. Jadi kat sini sebenarnya kita kena tekankan bahawa JMBMC tu punya kuasa dan tanggungjawab melihat, memantau ni. So apa-apa pun awal-awal permohonan mesti diluluskan di peringkat JMBMC. Sekiranya ada isu tu ataupun mereka tak tahu, mereka boleh tanya pada pihak COB KL sendiri khususnya, sama ada benda tu boleh dibenarkan ataupun memerlukan permit ataupun tidak. Kita sedia membantu daripada segi inilah, memang dah itu pun satu tugas COB KL untuk membantu. Jadi seterusnya, apabila perkeliling ni dikeluarkan, saya nak tanya jugalah tuan-tuan panel kita ni, apa reaksi daripada orang awam ataupun komuniti strata tu sendiri? Mungkin Tuan Haji? Okey, apa kita sebut berkenaan dengan reaksi penduduk atau pemilik unit. Ya, betul. So dia ada dua perkara kita kena lihat. Pertama, pemilik unit yang mempunyai keluarga yang ramai. So di mana tujuan dibuat sekatan adalah untuk kegunaan memisahkan antara anak lelaki dan anak perempuan. So contoh, dia ada 3 orang anak. So kebiasaannya bila diluluskan satu pembangunan kediaman, kita ada 3 bilik. Betul. Satu bilik untuk ibu dan ayah, satu bilik untuk anak lelaki dan satu bilik anak perempuan. Dan sekiranya dia ada anak ketiga, kemungkinan dia perlukan satu lagi. Ya. Jadi lebih privacy kepada anak mereka. Ini bagi yang mempunyai kediaman sendiri dan bukan disewa. Cuma apa yang saya nampak di sini, apabila unit tersebut disewakan. So apabila disewakan, dia buat partition banyak, ya, sekatan dalaman yang banyak, mungkin 3-4 sekatan bagi tujuan menyewa. Yang ini yang menyebabkan penambahan kepada penduduk atau di dalam satu unit. So ini dah menyalahi dari segi undang-undang. Dan ia juga mengganggu sebenarnya, bukan mengganggu ketenteraman unit-unit lain sebenarnya. Sebab mereka yang duduk di sini akan menggunakan kemudahan yang disediakan. Ya, lift, kemudahan di dalam pansapuri tersebut. So jadi yang ketiga mungkin dari segi keluar masuk mereka ni. So keperluan mengawal oleh pihak MC dan JMB, siapakah yang penduduk yang sebenarnya duduk di situ dan siapakah yang menyewa. Dari situ ada konflik. Jadi pihak JMB dan MB sukar untuk mengenal pasti dan mengawal mereka-mereka ini. Ini di antaranya lah, antara yang isu yang dibangkitkan lah. Tuan Mesti ada yang nak betul lah seperti yang Tuan Haji cakap tadi. Pada peringkat awal, bila adanya perkeliling ni, pemilik petak pasti senang hatilah. Senang hati disebabkan kurangnya bilangan penghuni yang menduduki petak-petak sekatan dalaman tambahan ni. Tapi akhirnya mungkin mereka akan datang terfikir juga apabila adanya anak lebih, anak lelaki, perempuan, lepas tu pertambahan anak, mungkin satu family dah jadi 10 orang, anak ramai kan. Terfikir juga dia untuk membuat bilik sekatan berbentuk bilik lah untuk tujuan anak yang ramai tadi. Mungkin mungkin itu reaksi buat masa ni mungkin senang hati, tapi dia sendiri akhirnya mungkin kemungkinan perlu juga ruang-ruang tambahan. Nak pindah keluar duduk rumah banglo mungkin mahal, kan? Nak pula di dalam pusat bandar ni terpaksa keluar jauh. Jadi dia memerlukan duduk di situ di dalam kawasan KL dengan mengadakan ruang tambahan. Mungkin boleh dipikirkan lah. Dan juga saya nampak ada pihak satu lagi.
Pihak yang kedua adalah pihak yang membuat sekatan dalaman tu. Bukan sedikit. Sebenarnya banyak, ramai, boleh kata ramai juga yang sebelum ni memang terdapat permohonan untuk membuat bilik-bilik tambahan. Apabila kita sekat melalui perkeliling ini, pihak-pihak ini tidak lagi dapat membuat. Tetapi sebenarnya kalau kita fikirkan balik, keinginan pihak-pihak yang terlibat ini sebenarnya mereka yang berkewangan, yang membuat, yang ada duit yang lebih, membuat pelaburan, membeli unit petak-petak tambahan untuk tujuan pelaburan. Jadi dengan apabila mendapat petak tersebut, mereka membuat tambahan bilik dengan harapan boleh mengutip sewa. Jika hanya bergantung pada 2 atau 3 bilik, mungkin kutipan sewa tidak banyak dan tidak dapat menampung kos bayaran balik pinjaman mereka. Kurang daripada pelaburan yang mereka buat kepada unit tambahan tersebut. Jadi bagi mereka tidak senang hatilah sekatan tersebut menyebabkan mereka gagal memperolehi keuntungan ataupun gagal membayar sewa surat pinjaman hasil daripada pembelian mereka unit tersebut. Jadi bila adanya perkeliling ini, kemungkinan mereka tidak akan lagi lah membuat pelaburan. Saya khawatir juga di masa akan datang pembangunan baru mungkin terhad juga disebabkan kurangnya pembeli. Sebab selama ini kemungkinan kita juga bergantung developer bergantung kepada mereka yang mempunyai kewangan yang lebih untuk membeli unit tanah yang berlebihan lah. Jadi kalau pelaburan tidak boleh dibuat disebabkan tidak boleh membuat bilik untuk tujuan penyewaan, jadi akan datang mereka tak akan belilah. Kemungkinan boleh kita fikirkan balik kemungkinan akan turunnya harga jualan-jualan hartanah di sekitar Kuala Lumpur. Itu salah satu yang boleh jadilah. Boleh jadi itu kepentingan mereka lah. Betul. Tapi bagi pihak di BKL, kita lebih mengutamakan kepentingan masyarakat penghuni di bangunan tersebut. Itu tujuan yang kita adakan perkeliling tersebut. Jadi sebenarnya pengeluaran perkeliling tersebut adalah untuk membantu ataupun menyelamatkan komuniti strata, khususnya orang-orang yang pemilik petak yang menggunakan petak tu secara sendirian kan, yang tidak untuk komersial ataupun penyewaan. Itu tujuan utama dia sebenarnya. Sebenarnya kita pun nak melihat bahawa keselamatan penghuni itu dijaga. Kita tak nak jadi apa-apa isu nanti apabila berlakunya sekatan-sekatan dalaman ni tanpa kelulusan daripada pihak PBT khususnya. Apa-apa jadi insurans pun tak cover sebenarnya. Insurans tak dia tak nak ambil tahu benda tu sebab benda tu tak termasuk dalam insurans dia punya ni kan. Jadi sebenarnya ini yang kita bagi pendedahan supaya mereka tahu bahawa perkara-perkara tersebut ni jadi isu dan tak boleh dibuat tanpa kelulusan daripada pihak PBT. Apabila kita keluarkan perkeliling tersebutnya untuk menjaga keselamatan dan juga kepentingan dari segi undang-undang dia ni. Ini sebab ianya melibatkan undang-undang. Jadi seterusnya boleh tuan jelaskanlah. Saya tengok Cik Zamizi pun dah pernah menguruskan permohonan ni kan, permohonan sekatan dalaman. Apa penilaian? Tadi pun ada sebut sikit penilaian apa yang dibenarkan, yang tak benarkan. Kita bukan yang kata apabila sekatan dalaman tu nak dibuat, nak dipohon tak dibenarkan terus. Ada yang boleh dibenarkan, ada yang tak boleh dibenarkan, betul. Jadi boleh tuan jelaskan macam mana yang boleh dibenarkan dan tidak. Kena faham. Kita kena fahamlah terutama kepada pemilik unit bangunan berserata ni yang telah menerima perkeliling ini, kena faham bukan tidak boleh membuat sekatan dalaman. Dia hanya sekatan dalaman yang berbentuk bilik tidur, iaitu penambahan ruang tidur lah. Tetapi untuk sekatan-sekatan lain yang bukan berbentuk bilik tidur masih boleh dibenarkan lah. Contoh
ada kemungkinan pemilik unit nak buat pengasingan daripada ruangan dapur kepada ruangan tamu. Ruang Mungkin makan. dia perlukan dinding sekatan yang berbentuk dekoratif wall. Tidak berbentuk terkepung, berbentuk tidak terkepung, masih boleh dibenarkan, ataupun ruang-ruang lain untuk kegunaan lain selain pada bilik kediaman yang bukan bersaiz bilik kediaman lah, seperti ruang bacaan, ruang store, nak simpan penyapu, vacuum, takkan nak letak kat atas lantai kan. Jadi ruang yang tertutup. Jadi digunakan sekatan mungkin tidak berbentuk daripada bahan-bahan berat seperti batu-bata ataupun konkrit. Boleh jadi lightweight material seperti kayu, plywood ataupun cement board untuk mengepung selain pada bilik lah. Ataupun tandas boleh boleh buat tandas. Sekarang banyak kaedah untuk tandas pasang siap ataupun yang berbentuk kepungan untuk kegunaan mereka lah. Jadi ini masih boleh dipohon dengan syarat mengemukakan permohonan kelulusan berbentuk plan bangunan lah, seperti yang saya cakap tadi. Ya. Di mana plan itu hendaklah ditandatangani ataupun dipersetujui juga oleh MC terlebih dahulu, MC ataupun JMB. Apabila mereka setuju, barulah permohonan tu boleh dihantar kepada pihak berkuasa di BKL untuk melalui OEC untuk kita semak dan nilaikan dari segi kepatuhan teknikal ya. Jika tak ada apa-apa, Boleh mematuhi akta dan juga mematuhi undang-undang kecil bangunan, kita boleh luluskan. Dan juga mungkin ada juga yang terfikir tak boleh buat apalah. Kalau kita masuk rumah tu, walaupun kita nak tukar tiles, itu boleh. Itu tak ada masalah. Tukar selain yang saya cakap tadi, selain daripada sekatan halaman, untuk yang kerja-kerja kecil ini seperti tukar tile, tukar siling, mungkin tukar pintu dan tingkap yang telah rosak, boleh dibuat dengan mengemukakan permohonan kerja kecil melalui kontrak OC juga. Dan permohonan ini tanpa plan, tanpa lukisan, ini hanya kerja kecil dengan hanya membayar fee sebanyak RM50. Tapi sama, syarat dia perlulah mendapat persetujuan daripada JMB JMBMC lah, ataupun MC terlebih dahulu. Sebab mungkinlah JMB, MC tak nak tengok kerja-kerja bersepah, apa barat, apa material masuk di kawasan perumahan bangunan mereka. Apa kerja pun mesti melalui dimaklumkan kepada MC JMB terlebih dahulu. Untuk kerja kecil dan juga kita panggil tadi sekatan selain pada bilik, iaitu kita akan keluarkan permit binaan kecil. Itu masih boleh dibenarkan. So prinsip dia selain daripada bilik tidur. Selain daripada bilik tidur. Selain daripada bilik tidur. Maksud nak buat macam tadi cakap nak buat store kan. Mungkin nak buat sudut bacaan. Mungkin partition taklah sampai habis. Sekatan halaman tu mungkin kecil je. Cuma masih boleh dibenarkan. Tapi dengan syarat, kena faham dengan syarat mesti ada kelulusan daripada JMBMC, seterusnya ke PBT ataupun One Stop Center tadi. Okey, saya nak tambah sikit berkenaan dengan garis panduan yang dibincangkan dan dinyatakan oleh Tuan Zamizi tadi. So kita kena lihat juga saiz suatu unit kediaman. So let's say kalau saiz kediaman 450 kaki persegi, sangat kecil. Betul. So di mana tak viable untuk kita luluskan untuk sekatan. Sebab saiznya terlampau kecil. Dan kemungkinan satu saiz kediaman tu 1500 kaki persegi ataupun 2000 kaki persegi. So di mana kalau penambahan dibuat mungkin boleh dipertimbangkan ya, tapi bukan bagi tujuan sewaan. Ya, kita tak benarkan bagi tujuan sewaan ya, dan kita tak benarkan bagi tujuan penambahan bilik untuk disewakan ya. Jadi hanya untuk kegunaan pemilik sekeluarga sahaja. So yang itu kita, kalau kita dapat kawal ya. Selain itu, sebagaimana Tuan Zamizi kata tadi berkenaan dengan garis panduan tadi, mungkin dari segi sekatan dalaman tu kita kena lihat dari segi ketinggian partition tu sendiri. Tak mencerminkan satu ruang yang orang kata sebagai penambahan yang nampak ya, matan. So jadi benda ni kena lihat semula lah.
supaya apa juga garis panduan yang kita buat sesuai untuk digunakan ataupun kesenangan kepada pemilik unit tersebut. Maksudnya masih ada peluang lagi lah orang yang anak ramai tadi tu, kalau dia rasa dia perlu buat bilik tambahan Kita untuk pemilik unit tu sendiri. Cuma kita kena lihat kegunaan sendiri, sendiri, dan kita tengok saiz unit tu sendiri. Sebab kalau saiz tu dah kecil 450 kaki persegi, Memang tak viable boleh lah. untuk dibuat sekatan. Betul. Tapi kalau saiz tu 2000 kaki persegi, so di mana dia ada anak 4, mungkin dia perlukan tambahan 1. So yang mana digunakan untuk mereka sendiri, bukan untuk disewa. Yalah, berdasarkan perkeliling kita kata tidak benarkan kan. Betul, kita tak Tapi benarkan. maknanya pihak Jabatan Perancang apabila permohonan tu masuk akan menilai kembali lah. Ya. Mungkin kan. Cuma untuk makluman ya, apabila ada penambahan sekatan, dia tak menambah luas lantai sebenarnya. So dia akan pergi kepada Jabatan Kawalan Bangunan Ya, Bangunan. untuk membuat pertimbangan. Betul. Tapi kalau kita lihat pada perkeliling, memang tak dibenarkan langsung lah untuk penambahan kediaman yang bersifat kediaman. Tapi bila sampai satu permohonan ke Jabatan Kawalan Bangunan, dia tetap akan dibawa ke mesyuarat OC. Ya, betul. Jabatan OC yang juga diwakili oleh Jabatan Perancang juga turut akan memberi komen. Ya. Pandangan mereka. Jika walaupun dikemukakan permohonan itu sebagai ruang bacaan katakan, tapi pihak komiti jawatan kuasa yang ada wakil Jabatan Perancang dan lain jabatan menilai ataupun melihat bahawa ada kemungkinan untuk dijadikan bilik walaupun ruang bacaan saiznya kecil daripada bilik, tapi kemungkinan digunakan juga sebagai satu bilik, apatah lagi untuk tujuan penyewaan, mungkin pada masa itu permohonan itu tidak akan diluluskan lah. Maksudnya boleh dibatalkan lah permohonan tersebut. Mana jawatan kuasa akan menilai lah kan. Ya. Sebab kita berasaskan balik kepada perkeliling. Apabila perkeliling tu termaktub bahawa tidak membenarkan tambahan kediaman unit di dalam bilik-bilik di dalam unit tersebut. So bermaksud memang kita takkan bagilah. So kecuali selain daripada bilik tadi lah untuk kediaman. Tapi jika selain pada bilik ada kemungkinan juga dibuat berdasarkan penilaian, Maksudnya dia salah kemungkinan salah akan guna benda tu. dibuat salah guna. Mungkin ada contoh-contoh kes yang lepas unit-unit sebelah telah dibuat benda yang sama, unit yang ini cuba ikut. Buat. Ya. Jadi dia buat, dia kata bilik bacaan, kemungkinan penilaian kita mungkin tidak akan mempertimbang meluluskan jugalah. Kemungkinan. Okey, kita faham betul. Maksudnya apa-apa pun kelulusan tu terletak kepada jawatan kuasa Ya, One Stop Center OIC tu sendiri lah. Ya. Jadi apabila dapat kelulusan tu barulah boleh proceed. Andai kata kelulusan daripada pihak PBT tak dapat, daripada OIC tak dapat permit ataupun kelulusan, maka kelulusan daripada pihak MO ataupun pengurusan JMBMC itu sendiri pun terbatal. Ya, betul. Automatik macam tu, betul tu eh? Betul. Okey. So apabila kita tengok isu-isu macam ni, isu room partition ni mereka sebut bertentangan dengan DO ataupun perintah pembangunan asal yang dapat kelulusan daripada pihak DBKL. Boleh Tuan Haji Okey, di jelaskan. sini saya nak jelaskan berkenaan dengan kelulusan DO ya. So apabila permohonan kami terima ya bagi tujuan pembangunan, kita katalah untuk Pansapuri lah. So di mana di situ telah kita luluskan mengikut kelulusan plan bangunan. So di mana kita dah tulis dekat situ berapa unit, apa ada di situ, berapa bilik, berapa bilik air, semua dah ada. So jadi kita keluarkan development order DO. So di mana DO ini pemohon akan kemukakan kepada Jabatan Bangunan untuk kesusun plan bangunan. So benda ni perlu dipatuhi. Kalau tidak plan bangunan tak akan diluluskan. Betul. CF pun tak akan diberi. So benda jadi tak akan berlaku apa-apa kesalahan sebenarnya dalam peringkat awal. Cuma kemungkinan kesalahan tu kita akan nampak setelah pembangunan tu siap. Ya. Jadi DO saya nampak tak ada isu sebenarnya, di mana pemaju akan patuh. Pembeli unit pun akan patuh. Ya, dalam semasa mereka menerima unit tersebut. Ya. Jadi pemantauan dari semasa ke semasa perlu dibuat oleh MC atau JMB dan juga pihak DBKL sendirilah sekiranya ada kesalahan yang tidak mematuhi plan bangunan. Ini termasuk kepada permohonan sekatan-sekatan tadilah. Itu maksudnya ketetapan yang telah dibuat awal semasa pembangunan baru itu dibuat, diluluskan. bilangan bilik itu telah ditentukan oleh peringkat awal. Jadi tak ada peluang lagi lah. Ya.
Kalau ikutkan tak ada peluang di situ sebab kita dah start di situ. Bermaksud setiap kelulusan tu dah ditermaktub dalam plan bangunan yang diluluskan. Cuma apa yang kita nampak, yang kita bincang ini berlaku setelah pembangunan tersiap. Selepas dapat CF ataupun Yalah, CCC berlaku tu lah. dan permohonan kita pernah luluskan sebelum ada yang pengeliling ni. Ya, betul. Bermakna adakah itu melepasi had yang telah ditetapkan peringkat awal oleh Jabatan Perancang, katakan 3 bilik, tapi ada permohonan yang sebelum ini, sebelum pengeliling ini, yang mana kita benarkan kan? Ya. Okey, kalau kita lihat setelah pembangunan itu siap dan apabila permohonan dikemukakan bagi sekatan di mana permit dikeluarkan, semasa di ketika itu dibenarkan disebabkan tujuan oleh pemilik rumah itu sendiri untuk kegunaan sendiri, bukan untuk disewa. Tapi sekarang ni banyak permohonan dikemukakan ataupun dibina secara ilegal bagi tujuan tambahan bilik untuk disewakan. Contoh kalau kita lihat di Selayang, ya, rumah kedai. So di mana kalau kita buat spot check, satu unit didiami lebih kurang dalam 30 orang dalam satu unit. 30 dalam satu unit. Ramai. Itu asrama. Ini yang menjadi kesalahan sebenarnya. Maksud kat situ dah menyalahgunakan unit tersebut. Jadi sebenarnya itu salah satu soalan yang kita ada sebenarnya. Jadi apabila macam Tuan Zamri cakap lah, sebelum perkeliling kita dah pernah keluarkan permit berkenaan ataupun kelulusan berkenaan dengan isu sekatan dalaman ni. Jadi permit yang kelulusan tersebut bagaimana? Adakah ianya terbatal ataupun diorang kena kembali pada peraturan asal ke macam mana? Okey, yang pernah kita keluarkan kira sah lah, diguna pakai dan boleh digunalah struktur yang bilik yang dibina tu. Yang dibina tu lah. Tetapi andai kata di peringkat MC ataupun JMB, apabila dia mendapati bahawa bagi dia benda ni disalahguna dan telah menimbulkan kacau ganggu kepada jiran-jiran bersebelahan, yang mana MC atau JMB berpendapat tidak perlu ada lagi bilik-bilik tambahan sebegini di unit-unit, dan boleh memohon semula kepada menulis surat kepada Jabatan Kawal Bangunan ataupun pihak DBKL atau pihak perancang untuk menarik balik kelulusan itu. Pihak JMBMC boleh buat macam tu? Boleh memohon kepada kita dan kita akan mengeluarkan surat persetujuan penarikan persetujuan untuk pembatalan pembatalan permit yang pernah kita keluarkan atas permintaan, dan setelah dibatalkan, tindakan susulan pengakuasaan seharusnya dimulakan dulu oleh pihak MC dan JMB sebab mereka lah yang memohon untuk membatalkan, menarik balik. Bukannya menarik balik dan kita batalkan permit dan minta pula kita pula tindakan. Seboleh-boleh mereka, sebab mereka tahu apa masalah yang sedang berlaku. Maknanya boleh, perkara ni boleh ditarik balik dan pihak kita membatalkan. Masih boleh. Andai katalah pihak pengurusan ataupun JMBMC tu merasakan yang isu permit yang dah dikeluarkan oleh PPT dia dah tak boleh, dia biar. Maksud PPT dah keluarkan permit kelulusan, masih boleh, dia masih boleh memohon. Tapi untuk yang next forward lah, maksudnya perkeliling bila dia keluar dia dah tak nak bagi. Tak ada isu, betul? Tak ada isu. Sebab itu memang kuasa mereka dan memang dah ikut pada perkeliling yang telah ditetapkan kan. So kat situ sebenarnya apabila Tuan sebut pasal penguasaan daripada peringkat JMB sendiri ataupun MC dan seterusnya, boleh Tuan kupas lebih lanjut apa penguasaan yang sebenarnya yang boleh diambil untuk isu sekatan dalaman itu sendiri? Okey, dari segi penguasaan kalau kita lihat, so di mana kebiasaan untuk sekatan dalaman keperluan untuk mendapatkan permit daripada pihak Jabatan Bangunan. So kebiasaannya penguasaan akan dikeluarkan di bawah atas 133 di bawah Seksyen 70. So di mana kita ada satu unit khas yang ditempatkan di Jabatan Penguasaan di BKL. JPK itu pusat setempat di JPK. So mereka akan ambil tindakan. Biasanya pihak penguasaan kita dia takkan ambil tindakan selagi tak ada aduan. So aduan akan datang daripada pihak MC dan JMB. So jadi sebelum notis dikeluarkan, siasatan secara terperinci akan dilaksanakan. So akan melihat betul tak kesalahan berlaku. So contoh sekiranya tambahan sekatan tersebut bertujuan untuk disewakan, dan
kita dah dapat kena pasti ada bukti-bukti kukuh. So barulah notis akan dikeluarkan. So dan diberi tempoh masa. Contoh kita bagi 14 hari contohlah. 14 hari ataupun 30 hari kepada pemilik untuk robohkan. Ya, dan sekiranya gagal, kita akan ambil tindakan sama ada bawa ke mahkamah, ya, ataupun kita robohkan. Jadi peluang kepada pemilik sendirilah untuk robohkan sekatan tersebut. Dan sekiranya pemilik akul bahawa sekatan dalaman yang dibuat sebelum ini yang ada kelulusan, dia tidak lagi menyewakan kepada siapa-siapa, ya, hanya untuk tujuan kegunaan dia sendiri. So Jabatan Kawalan Bangunan akan semak semula dan akan bawa ke jawatan kuasa sama ada penarikan ataupun bukan penarikan kepada sekatan tu akan dibuat. Itu terpulang kepada jawatan kuasa nanti. Boleh Tuan Zabir? Okey, seharusnya tindakan yang akan dibuat oleh Jabatan Pengurusan, sama ada Jabatan Bangunan atau Jabatan Pengurusan itu sendiri adalah tindakan terakhir sebenarnya. Tanggungjawab pengurusan melaksanakan itu sebenarnya datang peringkat awal daripada MC dan JMB itu sendiri. Betul. Dia bukan hanya pandai mengadu kepada kita, dia sendiri kena ambil tindakan. Betul. Dan menjadi kesalahan jika mereka tidak mengambil tindakan di depan kesalahan yang berlaku dalam kawasan mereka. Sebenarnya kita di pihak permulaan di BKR melalui COB boleh mengambil tindakan sendiri kepada MC dan JMB itu sendiri. Bukannya kita mengambil tindakan kepada pemilik, tapi mengambil tindakan kepada MC dan JMB kerana tidak melaksanakan tanggungjawab mereka untuk melaksanakan apa-apa peraturan dan tindakan jika berlaku kesalahan yang berkaitan dengan apa-apa, termasuk yang berkaitan dengan bilik-bilik tambahan ni. Andai kata mereka gagal dan kita pihak COB peringkat awal sebelum ada yang tindakan pengurusan daripada Jabatan Pengurusan, COB menasihati mereka apa yang perlu dilakukan dan mengarahkan satu tindakan dibuat oleh MC dan JMB. Apabila gagal tindakan ini, barulah COB boleh mengadu atau panjangkan isu ni kepada Jabatan Pengurusan. Di mana dengan akta yang kita ada, tindakan roboh boleh diambil, dan juga kita harap COB juga boleh mengambil tindakan, memainkan peranan, mengambil apa-apa tindakan kepada MC dan JMB yang gagal melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya mereka lakukan. Saya faham. So maksudnya kat sini sebenarnya peranan daripada MC masyarakat masing-masing, JMB, MC, pemilik petak tu sendiri penting dalam isu-isu berkaitan dengan ubah suai itu sendiri sebenarnya. Okey, apa yang kita faham sebenarnya pihak CBKL pun telah mengeluarkan satu SOP berkenaan dengan pengubahsuaian di dalam pembangunan bersata lah, di mana kita kat situ kita terangkan waktu sebelum macam mana nak buat, semasa dan juga selepas. Kat situ kita nyatakan apa cara-cara dan catatan alih yang perlu mereka follow, perlu mereka ikut. Kat sini kita terangkan, bukannya kita, ini adalah salah satu cara kesedaran yang kita bagi pihak CBKS ni bagi kepada pihak-pihak pemilik petak JMBMC. Sekiranya mereka follow flow tu, dan kita akan next step macam mana, kita akan bagi advice satu-satu sampai habis. Dan kita minta JMBMC sebenarnya kawal daripada peringkat awal. Maksud sebab apa, kenapa? Sebab dalam Akta 77 Peraturan Bersata bahagian 27 pengubahsuaian tu mengatakan kelulusan tu mesti datang daripada pihak pengurusan. So masuk pengurusan kenalah keluar surat peringatan dan selanjutnya. Kita dah tengok diorang memang dah buat, kita dah minta bawa ke tribunal dan seterusnya, dan sampai ke dapat keputusan masih tak patuh, dan baru kita akan ambil tindakan lanjut. Sebab kita kata, andai kata pihak pengurusan tak ambil tindakan dan kita minta teruskan kita tak boleh cakap you kena ambil tindakan tu, sebab tu memang tanggungjawab mereka. Dan seperti salinan Tuan Zamizi tadi mengatakan, kalau andai kata JMBMC tu tak patuh dan memang tindakan pihak COB akan ambil tindakan lanjutlah kepada pihak JMBMC yang tak patuh tersebut. Kita kena ikut macam tu. Baik, di mana kat situ pun kita tahu kebanyakan isu ni berlaku sebenarnya apabila pengurusan mungkin tak ada kat situ. Bila pengurusan tak ada, pengawalan tak ada. Jadi apa yang ni tindakan-tindakan lain yang pihak COB fikirkan untuk kita selesaikan isu. Dan cuma saya tambah sikit. Apa yang
kami tahulah dari segi aduan yang kami terima lah. Kebanyakan sekatan dalaman ni kebanyakannya dibina secara illegal. Betul. Jarang kita terima permohonan, ada kita terima permohonan untuk secara orang kata mengikut peraturan, tapi kebanyakan yang kita dapat aduan bina tanpa kelulusan. Betul. Jadi peranan MC dan JMB sebenarnya di peringkat awal. Betul. Mereka. Betul. Dan juga pemilik unit tu sendiri. Betul. Ya, kadang tu pemilik unit tu sendiri tak tahu yang adanya tambahan kepada unit mereka dibuat oleh penyewa. Itu di antara penyewa buat. Ya. Oh. Jadi itu tapi secara illegal. Kan? Jadi JMB MC perlu pantau. Betul. So jadi bila peringkat awal pantau, semasa pembinaan tu dia dah bagi tahu amaran. Amaran dan dia dah keluarkan surat kepada pemilik sendiri betul. dan juga penyewa. So sekiranya gagal, tindakan boleh diambil sebenarnya oleh MC dan JMB sebenarnya. Betul. Kan? Betul. So di mana peringkat awal contohlah mereka nak masukkan barang-barang barang-barang pasir, papan apa dah tahu boleh dah. dihalang Boleh awal-awal, sekat awal. boleh disekat lebih awal. Peringkat awal. Betul. Saya nampak di situ lah. Mungkin saya tambah sikit mungkin kerana ni berlaku banyak aduan ataupun banyak sekatan dalaman berbentuk bilik telah dibuat sebelum ni berlaku disebabkan bukan semua bangunan serata ni ada MC dengan JMB. JMB. Saya dapati hampir beribu-ribu unit lagi Ya. petak-petak yang tiada serta secara rasmi di mana tiada MC dan JMB. Mereka hanya ada pengurus maintenance, pengurus penyelenggaraan bangunan yang mana kuasa mereka tidaklah besar dan tidak ada hak untuk menyekat mana-mana pemilik unit membuat sekatan dalaman ni. Jadi benda ni berdosa sebabkan tiadanya MC dan JMB tadi. Jadi sebenarnya pengeluaran perkeliling ini adalah salah satu kesedaran lah kita bagi kepada pemilik-pemilik petak ataupun jiran-jiran yang duduk sebelah-sebelah ni. Sekiranya ada berlaku, apa tindakan dia kena buat. Dia boleh bagi tahu dan buat aduan selanjutnya kepada pihak COBKL ataupun jabatan-jabatan berkaitan ataupun agensi berkaitan. Sebenarnya kat sini kita juga tengok peranan masing-masing tu sebenarnya besar. Bukannya satu soalan yang kecil. Sebenarnya kita macam tadi JMB, MC ada kuasa tapi mereka tak tahu macam mana nak guna. Andai kata tak tahu macam mana nak guna ataupun memerlukan nasihat, mungkin boleh datang pada agensi-agensi berkaitan untuk mendapatkan nasihat. Apa tindakan yang boleh dibuat, apa yang patut dibuat. Sebab proses ni kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu, kita tak sedar, kita tak tahu. Jadi kat sini kita memberikan penekanan kepada pemilik-pemilik petak tu sendiri supaya sedar. Ada undang-undang, ada akta, ada peraturan yang perlu mereka ikut, kan? Itu yang kita tekankan lah. Jadi sebenarnya sebelum kita akhiri coffee talk itu ni, saya nak sedikit sebanyak lah mungkin ada nasihat ataupun kata-kata akhir pesanan kepada komuniti serata ni berkenaan dengan isu-isu ni. Okey, dari segi perancangan ya, disebabkan perkeliling ni telah dikeluarkan ya kepada blok kediaman berserata dan juga perdagangan berserata. So kita minta lah kepada semua pemilik, especially pemilik lah, sebab dia yang bermulanya daripada pemilik itu sendiri. So pastikan sekiranya nak buat apa-apa tambahan kepada sekatan dalaman perlulah dapat kelulusan terlebih dahulu. Betul. Ya. Dan kedua, pihak JMB, MC perlulah memainkan peranan. Ya, apabila mereka mengawal berkenaan dengan satu-satu pembangunan MC dan JMB ni perlu memastikan bahawa pemilik mematuhi arahan seperti mana house rule yang dikeluarkan. Ya. So yang ketiga mungkin pemilik-pemilik lainlah, jiran bersebelahan, sekiranya nampak sesuatu perkara yang akan dibuat oleh jiran tetangga, maklumkan sekiranya benda tu memang illegal. So maklumkan kepada pihak MC dan JMB supaya tindakan awal dapat diambil. Untuk di BKL mungkin tindakan yang final orang kata, sekiranya dah tak dapat nak diambil tindakan oleh JMB, MC, akhirnya akan datang kepada pihak DBKL dan JPK lah akan menyelesaikan perkara ni. So kita tak nak nampak yang DBKL ni yang terlampau agresif, kan? Sedangkan peringkat awal sebenarnya dah dapat dikawal. So jadi saya minta kerjasama daripada pihak JMB, MC, penduduk dan juga pemilik supaya patuh kepada arahan dan garis panduan pihak berkuasa tempatan DBKL. Terima kasih. Cik Zamizi ada ni? Okey, apa yang Tuan Haji cakap tadi itu yang sangat wajar lah. Sepatutnya dilakukan dan sepatutnya berlaku.
Jadi bagi saya pemilik petak, pemilik unit tu sendiri sepatut harus difahamkan oleh MC dan JMB, dan mereka sendiri kena faham apa tujuan diadakan perkeliling ini, untuk manfaat siapa. Ya. Walaupun hakikatnya mungkin mereka tidak duduk di unit tersebut, dibagi Betul. penyewaan kepada orang lain, mungkin duduk di Penang, duduk di Singapura ataupun di luar negeri, tapi mereka walaupun jauh kena faham sebab mereka telah memberi penyewaan mungkin untuk yang bagi sewa. Tujuan tidak membenarkan dibuat bilik dan lain-lain peraturan. Jadi senang, mudah. Bagi saya pemilik harus mematuhi dan mengikut apa saja peraturan yang telah dikenakan oleh MC atau JMB tadi, kan? Sebab peraturan-peraturan tu sebenarnya datang juga daripada pihak berkuasa tempatan. Selain pada house rule yang mereka adakan, lain-lain peraturan itu semuanya adalah daripada pihak DBKL sendiri. Jadi kalau tidak mau tahu semua, just pemilik ikuti apa peraturan yang telah ditetapkan. Jadi semuanya akan aman. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Baik. Okay. Terima kasih panel-panel sebab sudi berkongsi dengan penonton berkenaan dengan topik kita pada hari ini lah. Moga-moga perkongsian ini dapat memberi manfaat lah kepada penonton-penonton di luar sana, insyaAllah. Kita mohon supaya mereka dapat satu kesedaran dan juga idea bahawa oh ini lah yang perlu dibuat, apa tu pun tak perlu dibuat, ini yang boleh buat, ini tak boleh buat. Itu mereka tahu ini adalah salah satu platform yang kita gunakan untuk para pemilik petak, JMBMC khususnya, untuk mengetahui apa dapat apa undang-undang ataupun peraturan yang perlu dibuat. Okey, jangan lupa like, komen dan juga share Facebook di Dewan Merdeka Kuala Lumpur dan juga Coffee Talk tu sendiri untuk mengetahui apa program-program kita yang kita sentiasa buat. Sebab kita ni satu bandaraya yang besar, jadi memang banyak program kita buat khusus untuk komuniti wisata dan juga pada orang awam lah. Jadi insyaAllah kita berjumpa di hari yang lain dengan topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sejahtera.